Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Ahmad Azwar, nombor matrik 055915 daripada ISM Syariah semester 6 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Pentadbiran Islam di luar negara Islam di bawah subjek Siasah Syariah dalam Pentadbiran Negara Islam SYI 23402 di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Anas bin Muhammad Yunus. Dalam pembentangan ini akan ada 4 subtopik yang akan dikupas. Yang pertama adalah konsep negara Islam, konsep pentadbiran negara Islam, pengaplikasian aspek pentadbiran Islam di luar negara Islam dan keberkesanan aspek pentadbiran Islam di luar negara Islam. Pertama, kita akan masuk kepada pengenalan. Dalam pengenalan, kita dapat mengetahui apakah itu pentadbiran. Pentadbiran ini merupakan satu aspek yang mana kita harus menitik beratkan dalam kehidupan kita dan di seluruh negara serta masyarakat, kerana melalui pentadbiran ia akan dapat memastikan perjalanan kerja dan hidup sentiasa ditadbir dan diurus dengan baik. Tetapi pentadbiran ini tidak hanyalah dikhususkan untuk pentadbiran negara sahaja, malah dalam kehidupan kita juga manusia memerlukan pentadbiran mereka sendiri agar hidup mereka sentiasa teratur dan terurus dengan baik. Bila melibatkan pentadbiran sesebuah negara, ia merupakan satu perkara yang penting dan perlu dilaksanakan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara masing-masing. Dalam dunia ini terdapat pelbagai jenis pentadbiran yang digunakan bagi mentadbir sesebuah negara, termasuklah pentadbiran dalam aspek Islam. Seterusnya, konsep negara Islam. Okey, dalam konsep negara Islam, kita akan mengetahui definisi negara Islam dari sudut siasah syariah. Ia dapat ditakbirkan sebagai satu kumpulan manusia yang ramai dan mereka ini hidup di atas kawasan muka bumi secara tetap dan mereka akan merangka undang-undang serta pentadbiran negara mereka sendiri. Bukan itu saja, dalam sebuah negara tersebut juga akan ada pemimpin yang memimpin sesebuah negara berkenaan. Negara di dalam perspektif Islam dibahagikan kepada 3, iaitu negara Islam, negara Al-Harbiyah dan negara Al-Ahdiyah. Negara Islam ni mempunyai banyak definisi yang telah diberikan oleh para ulama. Antaranya ada dikatakan bahawa negara Islam ni adalah negara yang dipimpin oleh seorang agama Islam. Dan manakala negara Al-Harbiyah pula merupakan sebuah negara yang tidak memiliki pentadbiran dan pemerintahan berlandaskan syariat Islam ataupun disebut sebagai negara kufar. Negara Al-Ahdiyah pula merupakan negara yang membuat perjanjian damai dengan negara Islam agar mereka dapat terus tinggal di dalam negara tersebut dan mereka dikenaki membayar cukai tanah atau kazrah. Dan ciri-ciri sebuah negara menurut perspektif siasat syariah adalah asy'ab, mesti ada asy'ab iaitu rakyat, al-iklim iaitu cuaca di sebuah negara itu yang sesuai untuk didiami, dan as-sultan wa ri'ayah iaitu seorang pemimpin negara. Selain itu, kita akan masuk kepada konsep pentadbiran negara Islam. Saya telah nyatakan 5 konsep pentadbiran negara Islam. Yang pertama, menjadikan syariah sebagai pegangan utama kerana syariah merupakan sumber hukum yang paling tinggi dalam agama Islam. Yang kedua adalah pentadbiran negara berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan panduan untuk menjalankan pentadbiran negara disebabkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat banyak panduan tentang pemerintahan yang boleh digunakan. Yang ketiga, mengamalkan konsep syura dan menjalankan undang-undang Islam. Konsep syura amat penting untuk dijalankan. Hal ini kerana ia untuk mencapai kata sepakat dan mengelakkan permusuhan. Pelaksanaan undang-undang Islam dan cara pemerintahan sebuah negara itu apabila mereka melaksanakan undang-undang adalah telah mengikut landasan agama Islam dan dapat menjamin keamanan negara dan kemaslahatan rakyat. Yang keempat, menunaikan dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, sama ada yang fardu ain ataupun fardu kifayah, di mana dalam sebuah negara Islam itu orang Islam bebas untuk melaksanakan segala suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada rasa takut. Yang kelima adalah menjalankan dan mengutamakan maqasid syariah. Maqasid syariah seperti menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta dapat mengekalkan keamanan dan keamanan negara apabila dijaga. Seterusnya, kita masuk kepada aplikasian aspek pentadbiran Islam di luar negara Islam. Di sini saya telah nyatakan 2 negara yang mempunyai aspek pentadbiran Islam di dalam pentadbiran negara mereka seperti Jepun dan New Zealand. Okay, kita masuk kepada Jepun terlebih dahulu. Antara aspek Islam yang terdapat dalam negara Jepun adalah mengutamakan kebersihan. Jepun ni merupakan satu negara yang terkenal dengan mempunyai tahap kebersihan yang tinggi dan telah menjadi satu tanda kelompok ataupun benchmark bagi negara-negara lain supaya bersaing dengan negara Jepun untuk menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu merupakan salah satu aspek yang ada dalam Islam, dan Islam amat menyarankan umatnya untuk menjaga kebersihan. Yang kedua adalah menepati masa. Okey, Islam dalam aspek menepati masa, ia juga selari dengan ajaran agama Islam agar tidak membuang masa dan sentiasa menepati masa. Kerana seperti kata pepatah Islam, masa itu umpama pedang. Jika kamu tidak membelahnya, maka ia akan membelah kamu. Jadi ia telah menunjukkan bahawa pentingnya masa dalam kehidupan seharian, lebih-lebih lagi dalam hal pentadbiran negara. Okey, yang terakhir adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Islam juga menganjurkan umatnya untuk sentiasa mengamalkan makanan yang sihat. Terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah mengenai makanan sunnah yang perlu kita amalkan untuk menjamin kesihatan dan mengelakkan penyakit. Okey, apabila Jepun telah memasukkan ketiga-tiga aspek Islam dalam negara mereka,
ia telah dapat memberikan kesan ataupun impak yang positif kepada negara mereka dalam pelbagai bidang. Okey, negara yang kedua adalah New Zealand. Antara aspek Islam yang dimiliki oleh negara Islam New Zealand adalah mempunyai statistik indeks keislaman yang tertinggi dalam pentadbiran. Okey, indeks keislaman ataupun Islamicity Indices, satu petunjuk yang memaparkan ranking negara yang hampir dan mempunyai ajaran Islam dalam pengurusan negara mereka bagi membentuk nilai dan integriti di dalam negara mereka. Okey, berdasarkan indeks ini, ia telah dapat membuktikan bahawa New Zealand itu mempunyai pentadbiran yang diterima oleh Islam dalam negara mereka. New Zealand juga telah menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, mengamalkan konsep rahmatan lil alamin. Konsep ini muncul apabila telah berlakunya peristiwa tragedi berdarah di sebuah masjid di New Zealand yang mengorbankan banyak umat Islam di sana. Okey, apabila konsep ini diamalkan, ia telah menghapus banyak sifat Islamofobia di dalam kalangan penduduk New Zealand ini, dan Islam itu boleh diterima ataupun beransur-ansur diterima oleh orang bukan Islam di sana. Okey, yang terakhir adalah membenarkan percakapan yang benar kepada pemimpin. Di dalam aspek ini, iaitu membenarkan percakapan yang benar kepada pemimpin ini merupakan satu perkara yang asas dalam perintah Islam, dan tetapi tidak semua negara yang tidak beragama Islam membenarkannya. Tapi di New Zealand, rakyat boleh berterus terang kepada pemimpin mereka. Seterusnya kita masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu keberkesanan aspek pentadbiran Islam di luar negara Islam. Okey, terdapat dua negara yang berkesan apabila melaksanakan aspek pentadbiran Islam, seperti negara Jepun, kerana apabila negara Jepun mengamalkan ketiga-tiga aspek yang telah saya kupaskan tadi, ia telah menjadikan negara Jepun sebuah negara yang maju dari segi kebersihan, akhlak, dan rakyatnya juga sentiasa berdisiplin. Jadi ia telah membuktikanlah bahawa aspek pentadbiran mereka yang diterima dalam Islam telah banyak membantu mereka dan memberikan impak yang positif kepada negara mereka. Okey, New Zealand juga merupakan salah satu negara yang berkesan mengamalkan konsep pentadbiran aspek Islam. Sepertinya mengamalkan konsep rahmatan lil alamin telah banyak menghapus sikap Islamofobia di kalangan orang bukan Islam di New Zealand, dan sekarang apabila mereka saling menerima antara agama masing-masing, ia telah dapat mengharmonikan negara New Zealand. Akan tetapi terdapat juga negara yang tidak berkesan apabila melaksanakan aspek pentadbiran Islam seperti Amerika Syarikat. Kerana Amerika Syarikat ni majoriti penduduknya adalah beragama Kristian, dan sifat Islamofobia di sana adalah tinggi. Tetapi di sana juga pemimpin Amerika Syarikat tidak memainkan peranan untuk turut menghapus sifat Islamofobia di dalam kalangan rakyatnya. Jadi disebabkan oleh itu, umat Islam di sana selalu ditindas dan dianggap sebagai teroris. Okey, selain itu India juga merupakan sebuah negara yang tidak akan berkesan apabila mempunyai aspek pentadbiran Islam dalam pentadbiran mereka, kerana sifat pemimpin negara Islam, negara India itu sendiri yang anti kepada Islam dan ingin menjadikan India sebagai sebuah negara Hindu sepenuhnya. Terdapat 3 isu yang di mana telah menindas kerakyatan orang Islam di India, seperti isu yang meluluskan pindaan untuk menghapuskan hak dan keistimewaan Kashmir. Kashmir ni terdapat banyak penduduk Islam di sana. Jadi apabila penduduk India ingin mendapatkan kerakyatan, termasuklah agama Islam, mereka harus menepati ciri dan kriteria yang ditetapkan oleh pemimpin India. Barulah mereka mendapat kerakyatan negara India tersebut. Jadi perkara ini telah jelas menunjukkan bahawa orang yang beragama Islam di India telah ditindas. Okey, yang terakhir adalah negara China. Negara China juga tidak mempunyai keberkesanan apabila mengamalkan pentadbiran Islam, kerana Islam di sini merupakan golongan minoriti dan kedudukan Islam juga tidak dititik beratkan. Ada juga penindasan yang dilakukan oleh kerajaan China kepada umat Islam, contohnya penyiksaan dan penindasan kaum Muslim Uyghur yang berlaku di China. Penindasan ini telah menyebabkan berlakunya kezaliman dan ketidakadilan kepada hak asasi manusia penduduk Muslim di sana. Bukan itu saja, ada juga isu yang mengatakan bahawa seorang menteri agama di China tidak membenarkan Islam untuk masuk campur tangan dalam bidang politik, pendidikan dan hak kehakiman negara tersebut. Jadi jelas dari sini bahawa aspek pentadbiran Islam itu tidak akan berkesan dan diterima di dalam pentadbiran negara China. Sama juga seperti India, antara salah satu sebab tidak berkesan adalah sifat pemimpin negara China itu juga tidak menerima Islam itu ataupun tidak bersifat terbuka terhadap Islam itu sendiri. Kesimpulannya, dapat saya simpul bahawa semua negara mempunyai jenis pentadbiran dan cara pentadbiran mereka yang tersendiri, dan setiap aspek pentadbiran sebuah negara juga berbeza dengan sebuah negara yang lain. Tetapi tidak ada salahnya kalau setiap satu negara mencontohi negara-negara yang lebih maju daripadanya dalam aspek pentadbiran demi kebaikan negara tersebut. Dan
kerana mencontohi atau mempelajari pentadbiran sesebuah negara yang lain akan dapat membantu negara berkenaan menjadi semakin maju dan berkembang pesat dari masa ke masa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.